اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 66, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 66, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripada maksiat hati, dan setengah daripada maksiat hati, takabbur, kemudian diterjemahkan dengan sombong. Takabbur itu bahasa Arab, kemudian sombong, itu terjemahan dia. Takabbur, kemudian sombong, itu di antara maksiat hati. Jadi dalam kitab Pati Paridah ni, pembicaraannya adalah berkaitan dengan ilmu tauhid, tetapi diselangi sedikit pembicaraan hak berkaitan dengan ilmu tasawuf. Terdahulunya bicara berkaitan dengan taubah. Taubah pun adalah bicara dalam ilmu tasawuf. Sekarang ni bicara berkaitan dengan maksiat hati, yang mana wajib atas kita memelihara hati daripada maksiat hati. Jadi maksiat hati pun sama juga dimasuk di dalam ilmu tasawuf. Jadi hak minggu lepasnya, di antara maksiat hati, jahat sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahat sangka, kita berdoa pun Tuhan tak akan perkenan. Jahat sangka. Kita berjuang kuat-kuat pun tak akan Tuhan bagi kemenangan. Itu jahat sangka. Kita berdoa itu syariat, dan kita mengharap doa kita diperkenan oleh Allah. Belum diperkenankan lagi, kita kena letak kekurangan doa tu sebelah kita. Doa kita tak cukup syarat ke? Cukup syarat. Tuhan perkenan doa ni, tidak semestinya Tuhan perkenan segera. Terkadang Tuhan perkenan tetapi bertangguh. Tuhan perkenan, sebagaimana doa Nabi Musa alaihi salam, ketika sesak di padang pasir, diperkenankan oleh Allah selamat daripada kesesat di padang pasir.
Perkenang tu bila? Selepas Nabi Musa berdoa 40 tahun. Tanda ni. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan Azazil. Beberapa permohonan Azazil. Selepas Azazil kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perkenang segera. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Azazil kan banyak diminta dengan Allah Ta'ala kan, selepas Azazil itu kufur dengan Allah, Allah perkenang segera. Nabi Musa AS berdoa, Allah perkenang 40 tahun. Jadi kita berdoa, kita letak zon yang kuat di hati kita, yakin di hati kita, Allah pasti perkenan kalau doa kita cukup syarat. Allah perkenan pula, terkadang Allah beri benda yang kita minta, terkadang Allah beri barang yang lain yang lebih baik daripada barang yang kita minta. Cuma kita sebagai hamba, kita sentiasa berdoa. Kita sebagai hamba, kita sentiasa berdoa kepada Allah. Tapi kita berdoa kepada Allah ni, kita kena atur asbab kita molek. Kita berdoa kepada Allah, kita atur asbab kita molek. Kita berdoa, moga-moga amal kita diterima oleh Allah. Amal kita kena buat molek dulu. Kita berdoa supaya kita dimurahkan rezeki. Kita usaha molek-molek dahulu. Faham tak ni? Apa kita berdoa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Akan dikau kami minta pertolongan. Jadi kita mengabdikan diri betul-betul dahulu, buat asbab molek-molek dahulu, kemudian kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mohon, ya Allah beri terimakanlah amal ibadah, tapi amal ibadah kita dah buat molek, nak terima macam mana? Ya Allah murahkan rezeki, ya Allah, kita pemalas duduk diam je. Jadi kena buat asbab, kemudian kita berdoa, kita yakin Allah Ta'ala akan perkenan. Jangan jahat sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita buat asbab, kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sentiasa berdoa, moga-moga perjuangan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibagikan kejayaan dunia dan akhirah. Dan kita yakin perjuangan Islam akan dapat kemenangan daripada Allah. Kita yakin. Lepas tu bila serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji kita buat asbab molek. Kita berjuang molek. Kita berjuang dengan akidah kita kemah. Kita berjuang dengan zahir kita comel. Kita berjuang dengan hati yang ikhlas. Tidak ada riak, wujud takabur. Dan kita mohon kepada Allah, moga-moga perjuangan kita diterima dan diberi kemenangan oleh Allah. Dan kita yakin Allah akan perkenankan doa. Jangan jahat sangka dengan Allah. Tak menang-menang juga ni. Tu jahat sangka dengan Allah. Tapi bahagian kitanya mengabdikan diri molek, mohon kepada Allah dan yakin Allah Ta'ala akan terima. Jangan jahat sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahat sangka ni di antara maksiat hati. Di antara maksiat hati lagi terdahulunya, sangka aman dirinya daripada kemurkaan Allah. Ni. Dia rasa aman sentosa. Apa ni? Tak ada khauf, tak ada takut akan kemurkaan Allah. Tapi sebaliknya, khauf, takut akan kemurkaan Allah, itu sifat kepujian. Sebaliknya, rasa aman sentosa daripada kemurkaan Allah. Rasa aman sentosa daripada kemurkaan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tak takut pun. Yang lebih berat laginya, hak rasa aman ni, hak rupa buat kebajikan. Hak rupa buat kebajikan. Lepas dibuat kebajikan tu, garanti dah. Garanti dah. Mana kalau mati, pejam rapat dah matanya. Apa aman sentosa dah daripada murka Allah. Ini sifat kecil, langsung tidak ada rasa takut akan kemukaan Allah, seksaan Allah. Ini semua maksiat hati. Ini rasa aman ni dalam keadaan dibuat kebajikan. Kalaulah dibuat kemaksiatan, kerja buatnya duniawi nafsu semata-mata, matlamatnya duniawi nafsu semata-mata, ilmu agama pun jahil, kemudian hati sentosa, tu lagi berat. Hak sekarang ni buat amal dah ni, jaga hukum hakam, lepas tu di hati tu ada tak khauf takut akan murka Allah? Tak ada, beres, garanti, terjamin. Makna mati kat syurga lah. Ni hak maksiat hati. Tapi kalau zahir tu tak ada hukum hakam, lepas tu hati pula aman damai, hak tu tak ada bicara hak tu. Hak tu tunggu masa je lah hak tu nya. Zahir tak ada hukum hakam dah. Nafsu duniawi semata-mata. Tak ada fikir dah dosa pahala. Faham tak ni? Lepas tu hati pula amang sentosa, tak ada takut-takut pun. Tu hak awal-awal lagi dah ada pakai. Hak ni, hak zahirnya comel dah. Jaga dah hak zahirnya. Tapi tak ada takut. Semata-mata harap tuan terima. Betul harap tuan terima. Nak harap tuan terima amal kita, buat dengan molek. Semayang puasa akidah comel, semayang puasa pekoh comel, semayang puasa hati ikhlas molek. Bukan mengharap akan Allah Ta'ala terima. Bila Allah Ta'ala terima, kita akan dapat rahmat dan balasan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat mengharap Allah terima dan Allah balas dengan syurga. Tapi di masa yang sama kena ada khauf takut. Ada ni, kena ada khauf takut. Semayang comel ni bukan semayang saja ni. Semayang dengan ilmu akidah comel, akidah ahli-sunnah wal jamaah, fardu ain tauhid beres. Semayang dengan fardu ain pekoh comel, semayang dengan fardu ain tasawuf comel, dan kita sangat-sangat mengharap Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala balas syurga. Tapi di masa yang sama kena letak pula takut kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau berlaku sebaliknya. Jangan rasa aman, sentosa, beres dah, terjamin dah, selamat dah. Ini maksiat hati. Sebaliknya, kalau zahir pun tak ada hukum hakam, akidah tauhid pun tak peduli, semayang tak pernah tinggal, hukum pekoh pun tak peduli, hukum tasawuf pun tak peduli, semayang sangat-sangat, tapi dalam kehidupan matlamatnya nafsu. Semayang sangat-sangat, tak pernah tinggal, terkadang berjemaah pun tak pernah tinggal, tapi dalam kehidupan kemudian tu nafsu semata-mata, matlamat duniawi semata-mata. Hak ni semayang tu tak terima dah. Faham tak ni? Dan dalam langkahan kehidupan dia tu letak gapa tu? Kita dalam langkahan kehidupan kita, kita letak akhirah. Faham tak ni? Kita melangkah ke dalam tandah pun, kita melangkah ke dalam tandah, kita letak akhirah. Apa akhirah dia? Kita melangkah dengan kaki kiri. Sebelum melangkah ke tandas, kita membaca doa. Kenapa tu? Sebab langkahan kita kira akhirah. Bila kita melangkah dengan kaki, kita boleh pahala sunat, pahala akhirah. Kita qada hajah, macam mana cara berok, macam mana cara kencing,
Kita berok kencing pun kita buat ikut akhirah. Nak berok macam mana cara yang disunatkan. Aku masa istinja pula, macam mana cara yang disunatkan, apa yang diwajibkan ketika istinja. Maknanya masuk tandas berok kencing pun langkahan kita, perbuatan kita kira akhirah. Tu berok kencing. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan kita tidak ada satu masa pun kita terlepas daripada hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam langkahan kehidupan kita tidak ada satu pun terlepas daripada hukum akhirah. Dalam kehidupan kita tidak ada satu saat pun kita terlepas daripada hukum akhirah. Ada satu-satu perkara yang hak ni bebas. Tak ada hukum agama ni, tak ada hukum akhirah. Pada satu-satu saat, satu-satu ketika Allah Ta'ala beri kebebasan. Ada? Dalam masa 24 jam, satu saat, satu ketika yang mana Allah Ta'ala merdekakan kita. Allah Ta'ala bebaskan kita. Saat ni, ketika ni ikut kamulah. Tak ada catatan dosa dan pahala. Saat ni, ketika ni Rocky Atik benda? Berehat ke apa mungkin? Rocky Atik apa ni? Nak kata Rocky Atik pergi makan, tak pernah sabarlah malaikat. Nak kata Rocky Atik pergi tidur, malaikat. Rocky Atik ambil angin, makan angin ke apa? Ada tak satu saat yang mana Rocky Atik tak bertugas? Sebab saat ketika tu Allah Ta'ala isytiharkan kita waktu apa? Waktu apa? Waktu santai ke apa? Waktu bebas. Ada? Tak ada. Tiap-tiap langkahan kita, tiap-tiap saat ketika kita duduk di bawah hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak ni? Melangkah ke jambang ada hukum akhirah. Berok kecing ada hukum akhirah. Itu nampak kecing itu. Sama telah pula langkahan kita yang lebih luas. Yang kita melangkah, yang kita buat, yang kita kata, yang kita tengok, yang kita dengar, semuanya duduk bawah hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah perkara ni tak ada ke hukum agama, ikut nafsu duniawi semata-mata, tapi semayang tak pernah tinggal. Itu semayang yang tak terima gitu. Waktu tu pula dalam keadaan langkahan dia tak ada hukum akan agama, nafsu semata-mata, hati dia aman daripada murka Allah. Tu lagi berat, tak ada bahagian tu. Tak ada bahagian. Yang pertama tadi, apa yang dia lakukan, dia rasa bebas, tak ada hukum. Tak ada hukum. Dia tak perlu dihukum pun. Kalau ada hukum pun, dia tak perlu dihukum. Nafsu semata-mata. Lepas tu hati pula aman daripada murka, sentosa. Yang saya bicara tadi ni buat comel. Langkahan setiap saat, setiap ketika duduk pada hukum agama Allah dan mengharap Allah Ta'ala terima dan Allah balas dengan syurga, pun kena letakkan takut akan murka Allah. Jangan rasa aman sentosa dari murka Allah. Buat comel ni. Kalau hak tadi tu tak ada hukum tu. Dia buat pun tak ada hukum. Walaupun dia semayang nampak tak tinggal, bukan semayang sebenar, tak ada hukum. Kemudian dia tak ada rasa apa pun, mani-mani je. Dengan mulutnya, dengan telinganya, dengan matanya, sekarang pula dengan jarinya. Sekarang kan jari kan. Sekarang jari yang lebih besar peranan. Nak banding dengan lidah, jarilah sekarang ni. Dengan apa sekarang ni? FB, TikTok, WhatsApp, itu jari belaka tu. Jadi kita ni kena ikut hukum akhirah. Jari kita nak digunakan, tak kira lah, tak kira nama apa pun, TikTok ke WhatsApp ke, tak kira. Kita guna jari. Mungkin lidah kita tak bunyi, pendiam, tapi jari kita, jari pun sama. Gerak-geri jari kita
Kita kena letak hukum akhirah di hadapan. Tapi kalau jari itu tak ada kira akhirah, kira nafsu semata-mata, mana apa ni? Dengan umpatan, dengan fitnah, dengan makian, tak kira-kira dah. Mani-mani, hati pula aman. Sentosa dia murka Allah. Tu tutup buku tu. Semayang tak tinggal. Tu tak ada semayang seumpama tu. Sebab apa? Kalau ada semayang sungguh, inna salata tanha anil fasya wal munkar. Kita maklum ayat tu. Pasti solat akan mencegah daripada fasyak dan munkar. Tapi kalaulah kemungkaran, hak dosa-dosa besar tu, hak dengan jari sekarang ni, mengumpat pun dosa besar dah. Mengumpat ni benda sebenar. Makian, fitnah, tu lagi besar dosa. Ada ni, tak ada tertegah apa-apa pun. Mani-mani je. Aman-damai je. Dosa anak Adam pula tu. Ada. Lepas tu hati amang sentosa dia murka Allah. Tak ada apa tu. Ada ni. Ni bicara hukum agama. Jangan kita rasa sedap je dengan kemurkaan yang dilakukan. Nanti masuk pula takabur. Mana takabur yang paling besarnya? Dia sombong, dia tolak kebenaran, dia merendah-rendahkan dia tolak kebenaran, dan dia merendah-rendahkan orang yang bawa kebenaran. Tu nanti kita akan bicara takabur. Takabur iblisnya macam mana? Kita akan bicara takabur nanti. Itu semua dosa-dosa besar yang mewajibkan neraka belaka. Kemudian yang terdahulunya maksiat hati, putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa. Contoh dalam kitab kita ni, seperti berkata ia, aku tentu tidak dapat umpama ilmu yang aku mengaji dan sebagainya. Ni contoh saya minggu lepas saya berhenti sekejap. Contoh tu. Kalau belajar pun tak boleh, tak dapat ilmu dah, tua dah. Benok dah. Dia panggil benok dah. Apa beza benok dengan bodoh? Bodoh lah, dia cerdik dah. Benok ni kerana tua dah. Dia cerdik sangat masa sekolah dulu, tapi tu jadi benok. Benok kerana banyak sangat makan palikang tau. Ke apa-apa. Tak ada benda dah, dia kata. Belajar pun tak masuk ilmu dah ni, putus asa. Ini pun di antara maksiat hati. Lepas tu kita buat asbab molek, belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf molek. Itu jalan kita. Kita mohon kepada Allah, moga-moga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Lepas tu siapa kesudah kita ni duduk gitu je. Kita buat asbab comel. Mana kita duduk dalam beribadah kepada Allah, buat asbab belajar. Tapi apabila kita belajar tidak dapat menguasai, maka kesalahan kita masih lagi banyak. Sebab nak baiki kesalahan, dia kena menguasai ilmu yang dipelajari. Tapi kalau ilmu tu tak masuk dah, tak menguasai, maka dalam kita mengabdikan diri akan Allah, banyak lagi lah kesalahan. Kesalahan ketika belajar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar sentiasa, mudah-mudahan dapat ilmu bermanfaat, mudah-mudahan mati dalam belajar, mati syahid. Itu lah. Jangan putus asa. Tak dapat ilmu dah aku ni. Ni contoh kita ni, putus asa. Itu maksiat hati. Akhir dia pun tak belajar maksiat zahir. Tinggal belajar fardu ain, dosa besar. Kenapa ditinggal belajar fardu ain dah menyebabkan dosa besar tu? Kerana dia putus asa. Tak ada ilmu dah. Pandai ni, berlapis-lapis maksiat. Bila dia tinggal belajar fardu ain, akhirnya berakidah dengan akidah yang salah, dosa besar yang lain. Putus asa, berdosa menyebabkan dia tak belajar fardu ain, semayang dia tak betul. Maka semayang dia tu dosa besar. Bila dia tak belajar fardu ain tasawuf, hati riak, wujud takabur, itu dosa besar yang lain pula yang mewajibkan neraka belaka tu.
Kenapa tak belajar? Kerana berpunca daripada putus asa. Putus asa dengan bahawa kalau belajar pun tuan tak uik ilmu dah. Ni ambil molek contoh kitab ni. Hak minggu lepas saya tekankan contoh ni, seperti berkata ia, aku tentu tidak dapat umpama ilmu yang aku mengaji dan sebagainya lah. Ini maksiat hati. Dan setengah daripada maksiat hati takabur. Kemudian diterjemah dengan sombong. Sombong dan takabur kita dah. Takabur tu bahasa Arab. Sombong tu bahasa Melayu. Yang mana takabur ini, dia takabur ataupun kibr. Dia takabur ataupun al-kibri. Itu masdar dia. Takabur ini dosa besar. Dia satunya dia panggil ujub. Ujub dibicara di bawah. Ujub. Yang kedua dia panggil azamah. Yang ketiga dia panggil takabur. Kalau ikut susunan dia lah. Ujub tu dosa besar dah. Azamah lagi besar dosa. Takabur lagi besar dosa. Ujub dia bicara di bawah, itu dosa besar dah. Satu dia bagi dia panggil azamah. Satu lagi dia panggil takabur. Dia azamah ni kita terjemah dengan sombong juga. Takabur kita terjemah dengan sombong juga, tapi beza. Ujub ni membilang diri lebih. Lebih dengan ilmu, lebih dengan amal, lebih dengan harta, lebih dengan pangkat, lebih dengan keturunan, lebih. Ada ni. Serta lupa kelebihan yang ada tu datang daripada Allah, serta tidak takut Tuhan tarik kelebihan tu bila-bila masa. Itu dia panggil ujub. Tapi lebih dia pada ilmu, pada amal, pada ilmu, pada amal, pada harta, pada pangkat. Ada ni. Tapi seorang dia je. Seorang dia je. Lebih dia pada ilmu, amal, harta benda, pangkat, keturunan daripada orang lain. Atau azamah dia panggil. Dia panggil sombong lah dia panggil. Azamah. Naik setangga lagi takabur. Lebih dia pada ilmu, pada amal, pada harta, pada pangkat, pada keturunan daripada orang lain yang orang lain tu tak pakar belaka. Itu takabur. Nampak dari situ tiga. Yang pertama lebih. Lebih lah. Lebih daripada orang. Dah kait dengan orang. Ujub. Tapi ujub ni kena faham molek lah. Ujub ni membilang diri lebih pada ilmu dan amal dan lain-lain, serta lupa kelebihan tu datang daripada Allah. Kalau dia membilangkan diri lebih, ilmu ada, alhamdulillah lebih, amal lebih, ada ni. Tapi dia tak lupa ilmu tu datang daripada Allah. Dia sentiasa ingat amal tu datang dari taufik Allah Ta'ala. Hak tu tak panggil ujub, bahkan itu dia panggil syukur. Ada ni. Jadi dia semata-mata lebih pada ilmu, amal, harta, pangkat. Lebih ke daripada orang. Orang ni tak babik. Dia panggil ujub. Ni punca nak naik ke atas ni. Naik setangga lagi, lebih daripada orang lain. Ia apa ni? Dia lakuh dah daripada orang lain. Dia panggil azamah. Setangga laginya, lebih daripada orang lain hina belaka. Itu takabur sebenarnya. Ujub, azamah, takabur. Ujub tu dosa besar dah. Azamah, takabur, tak sudah cerita tu. Ada orang memang kita kata dia sombong. Dengan ilmu dia sombong, dengan amal dia sombong, dengan harta dia sombong, dengan pangkat dia sombong. Tapi dengan orang lain dia tak pandai hina, dia baik semacam. Tu. Tanda ni. Contoh-contoh kita kata, dia sombong dengan pangkat.
Aku pangkat tinggi daripada kamu semua. Sombong. Sombong dia dengan pangkat. Tapi adakah dia memandang hina orang bawahan dia? Tak. Dia baik dengan bawahan dia. Ada ni. Hok cakap dia sombong tu, cakap sombong lah. Cakap besar. Tapi dengan orang bawah ni, dia buat kawan. Tapi kawan pun gitulah. Hok kawan, hok duk bawah ni bosan dengar lah. Allah, cakap besar sungguh dia. Tapi dia tak pernah hina bawah dia ni. Tapi dia, akulah lebih. Tapi dia pernah hina dok bawah? Tak. Hati panggil azamah. Tapi kita terjemah dengan sombong juga. Naik setangga lagi, dia sombong dengan pangkat dia. Dia memandang hina orang bawahan dia. Dia nyek orang bawahan dia. Dia kata mudah-mudah je. Dia hina mudah-mudah je. Dia menyusahkan mudah-mudah je. Ni. Ini Azazi. Ini Azazi. Ini Azazi. Anak cucu Azazi. Anak cucu Iblis. Mula-mulanya, dia membilang besar dengan pangkat. Tapi tak babik dengan orang. Ujuk. Dia membilang besar, membesarkan diri dengan pangkat lebih tinggi daripada pangkat orang lain. Tu azamah. Tapi orang lain pangkat rendah ni pun dia tak pernah hina. Dia buat baik. Tapi kita panggil sombong tak adilah. Dia baik dengan orang bawahan. Tapi cakap mulut dia tegak faham-faham lah orang sombong ni. Hak berat ni, dia sombong dengan pangkat dia. Dia memandang hina pada orang bawah dia ni. Dia buat orang bawah ni macam hamba dia. Faham tak ni? Dok sekarang, sombong tu dosa besar maksiat hati. Dia menghina orang bawah dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan memek muka. Itu dosa besar zahir pula. Faham tak ni? Yang ni kita bicara maksiat hati. Hati dia pandang hina hak duk bawah dia ni. Dia pandang hina hak duk bawah dia ni. Ada. Itu maksiat hati, sifat Azazi. Bila dia hati dia memandang hina, maka percakapan dia pun menghina orang bawahan dia. Memek muka dia menghina orang bawahan dia. Tindakan dia menghina orang bawahan dia. Itu dosa dengan anak Adam bahagian zahir. Hak hati dia memandang hina, itu dosa dia dengan Allah. Hati dia sombong, dia memandang hina orang bawahan, itu dosa dia dengan Allah. Tapi apabila hati dia memandang hina orang bawahan, maka lidah dia pun mari daripada hati. Memek muka, mari daripada hati. Tindakan dia, mari daripada hati. Akhirnya, mulut dia, air muka ni, memek muka dia, tindakan dia, dia akan menghina orang bawahan. Itu dosa besar dengan anak Adam. Hak ni memang Azazil. Hak ni siapa di pada masyar tak ada bahagian. Akan dipijak-pijak oleh sekarang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dunia boleh kan? Hak sombong macam Azazil seumpama ni kok. Kalau dia boleh pangkat sungguh kok, hak bawah-bawah tu jadi mangsa dia kan. Orang yang seumpama ni kemudian pencing-pencing mari duduk masjid wa amal. Hak sombong di dahulu, bagai-bagai maksiat, bagai-bagai dosa dengan Adam orang bang dia lakukan, minta maaf tak lagi. Bukan kata nak minta maaf, kesombongan dikekal walaupun duduk masjid. Hak ni akan menghuru-harakan masjid. Hak ni akan menghuru-harakan masjid. Mana apa ni? Azazil yang ada dalam masjid. Iblis yang ada dalam masjid. Di main masjid pun, orang-orang lain ni dia pandang ekor mata je. Gong dianya. Goh dianya. Sebab dia berpangkat dahulu. Sekarang orang tak pandang dah dianya. Tapi dia punya hati dia. Orang-orang ni dia tengok ekor mata je. Anak buah aku dulu ni. Dia pandang hina je. Dia tak ada, dia pecing dah. Duduk masjid lah. Hak ni. Hak ni duduk ngucar dalam masjid ni. Orang panggil jin Eprik ni. Jin Eprik nak kenal. Bukan jin Eprik. Iblis dia panggil. Hak ni berat lah. Dia mari masjid pula kemudian. Bertaubahnya tidak.
Dia Iblis Azazil, satu dia sombong, satu dia menghina. Pandai ni? Dia menghina. Dia kata, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Allah Ta'ala, engkau jadikan Nabi Adam daripada tanah. Hina Nabi Adam ni. Engkau jadikan aku daripada api. Itu takabur. Dia membesarkan diri, dia memandang hina akan Nabi Adam AS. Ini kata takabur. Dia membesarkan diri, dia menghinakan orang lain. Dia membesarkan diri semata-mata, tidak pandang hina pada orang yang kurang, dia panggil azamah. Tapi kita panggil sombong jugalah. Tapi yang berat lagi, dia menghina. Ni. Ni bicara bab maksiat hati ni. Bukan bicara bab maksiat zahir. Maksiat zahir itu, kalau kata tadi, dia menghina orang bawahan dengan tindakan dia buat zoling pada orang bawahan. Orang bawahan dia sebagai hamba dia je. Ikut dia nak menyusahkan macam mana. Dia nak pindah ke nak apa ke, dia buat zoling ikut suka dia je. Itu dosa besar dengan anak Adam. Di padang mahsyar nanti muflih. Dianya pahala dia akan diberi kepada seseorang yang telah dizalimi atas dunia. Kalau dia ada pahala. Kalau dia ada pahala. Orang sombong begini ni, hati zulmah dengan sifat Azazil ni, kalau di mari masjid pun dia tak mau belajar. Dia tak mau belajar. Sebab apa? Sakit dia. Bila mengajar bab takabur, dia hak timbulnya. Dia rasa macam kata keria. Ni tak ada pahala orang gini ni. Kalau tak ada pahala, macam mana dia pada masyar? Pahala dia nak pindah kepada daftar kebajikan orang yang dizalimi atas dunia. Apabila tak ada pahala, maka dosa orang yang dizalimi atas dunia dahulu akan diletak atas catatan jahat hak orang yang tak ada pahala ni. Lepas tu dengan catatan jahat tu, maka lamalah diseksaan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Mari daripada takabur, membesar diri serta menghina orang lain. Bila menghina orang lain, dia melakukan bagai-bagai perbuatan untuk menghina orang lain dan untuk menzalimi orang lain. Kemudian sombong ni, antara sifat sombong ni adalah dia menolak, dia engkar, tolak akan kebenaran. Ini di antara ciri kesombongan. Tolak kebenaran dan dihina manusia. Al-kibru man batal haq wa ramatan nas. Sombong ni orang yang tolak kebenaran serta dia menghina akan manusia. Itu dia sombong. Itulah hadis Muslim tu. Orang sombong ni, dia tak terima kebenaran. Cerita, dia tak peduli. Bila orang cerita bab ilmu contohnya, dia tak peduli, dia pandang hina pula orang yang bawa kebenaran. Ni tak ada apa lah ni. Ada ni. Macam Azazil, Iblis. Dia engkar akan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Dia engkar akan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak terus kupu. Permulaannya dia engkar. Dia tolak suruhan Allah. Dia tak patuh suruhan Allah supaya tunduk hormat kepada lembaga tanah Nabi Adam AS yang belum ditiupkan roh. Selepas daripada diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Azazil tetap tolak kebenaran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dia memandang hina akan Nabi Adam AS, lembaga tanah. Itu dia sombong Iblis. Sama juga atas dunia ni. Orang cerita kebenaran, dia tolak mentah-mentah. Dia tolak mentah-mentah kebenaran serta dia memandang hina pula kepada orang yang bawa kebenaran. Dan ini Azazil lah. Iblis dipanggil. Orang bawa kebenaran. Dia tolak kebenaran serta dia memandang hina akan orang.
Macam mana? Kamu. Dia tunjuklah. Orang ni cerita benda sebenar. Dia tolak kebenaran serta dia memandang hina. Dah kamu setara mana sangat kamu ni. Oh, kamu ni terjamin syurga ke kamu ni? Dia merendah-rendahkan orang. Orang ni nasihat bawa kebenaran. Sebab kita pandang akhirah. Tadilah. Bila kita pandang akhirah, langkahan kita ada hukum hakam. Setiap saat kita ada hukum hakam. Maka kita kena kira kepada hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan duniawi, bukan nafsu. Orang yang turut duniawi nafsu ni, atas dunia pun mereka akan jatuh hina. Orang yang ikut hukum agama Allah, walaupun dahulunya duduk di bawah, walaupun dahulunya dipandang hina, akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matlamatnya akhirah, dapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila orang bawa kebenaran, nasihat kebenaran, nyatakan kebenaran, dia tolak kebenaran, dia pandang hina pula. Dah kamu? Setara mana kamu? Syurga dah kamu ke? Hati dia main gitu. Mana ni? Orang cerita kebenaran, kita sama je. Siapa-siapa pun nak cari keburukan. Semua orang ada keburukan. Sebab kita bukan Nabi Rasul yang maksum. Kita bukan Nabi Rasul yang maksum. Semua kita ada keburukan belaka. Sebab itulah keburukan itu wajib kita tutup keburukan diri kita sendiri. Dan kita mengetahui keburukan orang, kita wajib kena tutup keburukan orang. Sebab tu syarak mengharamkan mengumpat. Ada ni? Keburukan kita wajib kita tutup. Jangan cerita kat orang, aku ni jahat, jangan duk cerita. Kita mengetahui keburukan seseorang, kita wajib kena tutup keburukan dia. Jangan kita buka keburukan, jangan kita umpat. Ini keburukan individu. Keburukan yang tidak membabitkan orang lain. Kalau keburukan kejahatan dia tu merosakkan orang lain, tu wajib kita kena cerita. Jadi umpat, wajib kita mengumpat. Nanti dalam kitab Hidayatus Salikin kita, kitab yang kedua, ni beritahu awal-awal, musurat 3, musurat 60. Betul ke dok? Kesalah muka surat. Betul dok? Musurat 60. Hidayatus Salikin. Betul, musurat 60. Ada 6 keadaan mengumpat syarak benarkan, dan terkadang mengumpat jatuh hukum wajib. Dan kita ada tu salikin kita ni, muka surat 60. Kalau buka kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 30. Boleh beritahu muka surat lah, sebab nombor dia comel dah. Hidayah tu salikin, muka surat 60. Penawar Bagi Hati, muka surat 30. 6 keadaan mengumpat yang dibenarkan pada syarak ijma' ulama. Mengumpat haram ijma' ulama. Mati lu situ. Mengumpat haram ijma' ulama. Mengumpat adalah dosa besar pada pandangan kebanyakan ulama. Melainkan 6 keadaan ni diistisnakan, dikecualikan daripada haram, tidak dihukumkan haram, ijma' ulama' juga. 6 keadaan ni, 6 tempat ni. Dan 6 tempat, 6 situasi, 6 keadaan yang mana mengumpat ni syarak benarkan, terkadang syarak mewajibkan kita mengumpat. Ada ni? Itu balik pada ilmu lah. Sebut kata mengumpat dibenarkan pada syarak, ambil mana? Aku tak pernah dengar pun. Bila kamu belajar? Ni, dan kita ada tu salikin kita. Musurat 60. Contoh-contoh. Tak apalah, kita pergi dulu. Dah kita setuh, dah kita contoh sikit. Orang merisi.
Faham merisi? Kita merisi apa? Kita merisi takut ada keburukan-keburukan yang kita tidak ketahui. Gitu tau. Kita merisi. Maka kita pun dapat maklumat dia ni budak lelaki ni begini tak baik. Ataupun budak perempuan ni begini tak baik. Kita merisi tu cari keburukan orang, korek keburukan orang. Yang kita tanya pula cerita keburukan orang. Itu mengumpat, betul mengumpat. Tapi itu syarat benar kan? Bukan syarat wajib kan? Jangan bohong. Kita yang ditanya ni, budak lelaki ni macam mana? Ataupun budak perempuan ni macam mana? Jangan bohong. Jangan bohong. Kita kena cerita sebenar. Mengumpat itu wajib. Budak lelaki ni begini perangai dia. Budak perempuan ni begini. Ni. Ini contoh. Mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Ini merisi untuk menentukan pasangan dua orang saja. Pasangan dua orang saja. Sebab orang nak berkahwin ni nok-noknya siapalah kemati, begitulah. Jadi nak pasti pasangan baik, syarak membenarkan merisi. Untuk memastikan bila berkahwin aman-aman. Walaupun kita hanya untuk maslahat dua orang. Tapi bukan orang sajalah, akan berkait dengan keturunan akan datang. Anak-anak datang. Kalau lelaki yang tak baik, macam dengan anak-anak. Kalau isteri yang tak baik pun tak baik, macam dengan anak-anak. Dan juga untuk berkahwin ni, kerana dia akan membabitkan hubungan dua keluarga pula. Keluarga besar lah. Merisi. Pada cari keburukan, cerita keburukan. Itu contoh. Mengumpat. Ini hanya untuk satu pasangan. Adapun kalau kita nak memilih ketua untuk satu tempat, waktu sama telah kita kena risik molek, kena usul molek. Kalau ada keburukan yang membabitkan mudarat orang ramai, kita wajib kena cerita. Mengumpat, memang mengumpat. Itu dipanggil tahzirul muslimin, dipanggil. Menakuti orang Islam daripada kejahatan orang Islam yang lain. Kita kena cerita. Dia kalau kira hak dalam kitab ni, hak mengumpat yang dibenarkan hak nombor 3. Hak nombor 3. Dia hak nombor bukan nombor 3. Hak nombor 4. Hak nombor 4. Hak nombor 4 tu panjang. Hak nombor 4 tu panjang. Mengumpat untuk menakuti orang Islam yang lain daripada kejahatan orang Islam yang lain. Kena cerita dia ni begini. Ada ni. Mengumpat ke tak? Mengumpat. Tapi mengumpat yang dibenarkan pada syarak, bukan diwajibkan pada syarak. Untuk maslahat umum, kebaikan agama. Ada ni. Hukum asal kita maklumlah mengumpat ni. Sebut kata mengumpat dibenarkan, ambil mana pula? Itu kata. Dan kitab Azkar Imam Nawawi pun ada. Dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Badiaratus Salihin pun ada. Dalam kitab Sirajul Talimin Syarah pada Minhajul Abidin pun ada. Hak mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Hak 6 keadaan yang mana ijma' ulama dibenarkan pada syarak. Ada ni. Jadi semua orang ada keburukan. Macam contoh ginilah. Kita mak ayah. Kita nasihatkan kebaikan kepada anak-anak kita. Tapi kita mak ayah ni kalau nak korek, faham tak ni? Ni kadang-kadang hak sebelah tu. Ayah ni buat nasihat anak ni. Mak dia kata kan ni? Ayahmu dulu, dia okey keburukan ayah. Faham tak ni? Sekarang dia nak nasihat anak dia. Semayang bang jaga, jangan tinggal apa semua ni. Kalau tak semayang, ayah akan ambil tindakan. Bukan kata mak ni tolong siapa. Mak ni tolong kata pula dah. Ayahmu tu, bila dia semayang ayahmu tu? Lepas berkahwin dengan mak baru dia semayang lah. Sedap dengan anak-anak dia. Pada ni. Kita banyak keburukan juga. Kita memang nasihat kebaikan pada anak-anak kita. Tapi kita mak ayah, keburukan tu ditutup.
Kenapa kita nak bukakan keburukan? Tambahan pula, hak ayah mu tak semai dulu tu taubat dah, nak cerita buat apa lagi? Ini ada kadang-kadang gini ni. Memang orang semua ada keburukan. Tapi kalau orang nasihat kita kebaikan, kita tolak kebaikan, kita serta kita memandang hina. Kamu ni baru je jadi baiknya. Itu Azazil. Dia tolak kebenaran serta dia memandang hina orang yang ajak pada kebenaran. Azazil tolak kebenaran yang diperjelaskan oleh Allah serta dia memandang hina kepada Nabi Adam AS. Itu sombong dia panggil. Tolak kebenaran serta memandang hina pada orang. Jadi sekarang orang bawa kebaikan, jangan tolak, terima. Ni dok tolak. Kemudian satu laginya, mung ni macam mana mung ni? Tu kata ni, mung ni terjamin syurga dah ke? Dia hina orang. Ini orang sombong, Azazil. Hak ni gak Tuhan kata dah, fabi samaswal mutakabbirin, maka sejahat-jahat tempat kembali dan mereka bagi orang yang sombong. Ini hak berkaitan dengan maksiat hati. Apa-apa pun nak selamat dunia dan akhirat, kita balik kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah kena comel, taat zahir dengan ilmu, taat batin dengan ilmu, pelihara zahir daripada maksiat, pelihara hati daripada maksiat. Ini agama kita. Islam, iman, ihsan, merakami fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Ini jalan agama. Dengan ilmu inilah kita melangkah dalam kehidupan kita. Apa yang kita nak lakukan adalah kerana akhirah. Lakukan kerana akhirah. Nak buat apa-apa perkara, fikir akhirah. Bukan fikir duniawi, bukan fikir nafsu semata-mata. Fikir duniawi, fikir nafsu semata-mata akan binasa dunia, binasa akhirah. Apa-apa perkara, pokok pangkal, balik kepada ilmu. Kena belajar sama-sama. Kalau orang tak belajar ni tak ada nak bicara hukum lah. Orang tak belajar ni, kalau kita panggil orang jahil tuki, majlis surah pun tak nak menitah. Ni payah nak cerita. Ni payah nak cerita lah. Ni kalau cerita kebenaran ni ditolak mentah-mentah, dia pandang hina pula orang lain. Ni. Orang yang turut agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dapat juga. Dapat dunia tak banyak, tapi yang barakah, yang diredai oleh Allah, yang selamat kita pada hari akhirah. Dunia yang didapat dengan jalan yang salah banyak sangat-sangat. Dunia yang akan menjadi beban, menjadi bahan seksaan untuk hari akhirah. Itu je. Sebab apa? Kita boleh tengok seorang mati. Seorang mati. Lepas tu ke mana kita? Gitulah gak kitanya, nak pergi ke mana? Sombong sangat. Orang cerita kebenaran tolak dengan macam-macam alasan. Kemudian pula dengan anggota zahirnya, dengan lidah, dengan tangannya penuh dengan kemaksiatan. Penuh dengan umpatan, makian, fitnah, dosa anak Adam, tambahan pula dosa dengan alim ulama pula, ditambah pula selaginya. Tu tak ada apalah tu. Tapi kalau orang seumpama ni dinasihati, macam-macam lah jawapan dia ni. Macam-macam lah jawapan. Atau kata kita, gerak diam kita kira pada hukum agama. Gerak diam kita kira kepada hukum akhirah. Sebab apa? Sebab kita akan menuju pada hari akhirah. Kejar macam mana dunia pun, setakat ni sahaja. Orang kejar duniawi dengan nafsu dianya, tak ke mana juga. Tengoklah hak lepas-lepas dah, hak sekarang pun sama. Mati kita bila-bila masa. Alam yang pertama, alam barzah. Belum ke lagi alam mahsyar.
Belum kira lagi alam syurga dan neraka. Hak pertamanya alam barzah. Apa yang kita nak bawa? Nak bawa adalah bekal agama. Bekal agama itulah. Balik pada ilmu agama molek, akidah comel, zahir comel, hati pun comel. Kena pelihara maksiat zahir. Sekarang ni pula tangan kena pelihara molek, jangan terbabit dengan fitnah makian umpatan sekarang ni. Waktu anggota zahir dan pelihara hati daripada maksiat. Sini mana maksiat hatinya? Takabur, sombong. Mana anggota sombongnya? Tolak kebenaran dan memandang hina kepada orang yang ajak kita kepada kebenaran. Dan riak, erti riak ni amalannya ia suka orang tahu, dan ajib artinya hairan ia bahawa dirinya banyak kebajikan dan dengki. Itu di antara maksiat hati. Wallahu a'lam.